ambil bahagian dalam persidangan PBB. Apakah kerana Israel ambil bahagian dalam PBB, maka semua yang dalam persatuan PBB itu adalah orang menyokong Israel? Tak. Kan? Dalam PBB, Israel menyatakan pendapat dia dan dikritik oleh beberapa negara lain termasuk Malaysia. Apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Israel dikritik oleh Perdana Menteri Malaysia dalam PBB itu. Jangan kita hukum satu pertubuhan tu semua pro Israel sebab Israel ada kat situ. Tak boleh. Sama juga dalam apa pakcik ni duk berletiak-berletiak panjang ni? Sampai ke Israel pergi. Okey, saya ada soalan ni. Saya ada soalan sikit, mak mencelah Abang Wan mak mencelah. Saya ada soalan tapi mungkin lari topik sikit lah. Ini berkenaan dengan seperti yang kita tahu. Tak habis lagi Walaudi. Tak habis lagi. Seperti yang kita tahu ni, kita ada 5 orang yang menjadi ejen Mossad ni daripada orang Melayu lah. 5-6 orang kalau tak silap saya. Yang ditangkap oleh polis. Kemudian kalau kita kaitkan ejen Mossad ni dengan isu sekarang ni, isu keterlambakan pendatang-pendatang asing ni, apa langkah kerajaan bagi menangani pendatang-pendatang asing dan apakah kerajaan juga tidak ada sesuatu wasangka daripada pekerja-pekerja asing ni, sedangkan orang Melayu sendiri boleh menjadi ejen kepada Mossad. Apakah tidak bagi orang asing yang menjadi pendatang di negara kita ini? Sila jawab. Kau nak samakan Mossad dengan orang asing ke? Bukan. Apa kena menggunakan dia warga asing? Maksud saya, kalau orang Melayu sendiri boleh menjadi ejen Mossad, apakah orang asing, pendatang-pendatang asing yang berlambak di negara kita ini, dia ejen Mossad ke? Dari situ pendatang asing tu ejen Mossad ke? Kita nak tahu itu apakah langkah kerajaan untuk mengenal pasti apakah pendatang asing tu ejen atau tidak, macam mana langkah dia nak mengenal pasti di situ. Itulah dia kerajaan kita ada pasukan resikan. Pasukan resikan ni lah akan mengenal pasti apa agenda. Tak kira lah orang asing ke orang tempatan sendiri pun, kita ada pasukan resikan kita yang akan sentiasa menjejak sesiapa yang buat fahaman Mossad. Kan? Dan aku pasti kalau anak tempatan yang menjadi ejen kepada Mossad, dia dibayar bukan murah-murah tu. Kalau kau jadi Mossad ni, orang nak cari duit dia malah akan jadi. Kan? Dia akan menyenak masuk. Jadi sebab itulah yang pentingnya perisikan kita. Pasukan perisikan kita yang boleh mengenal pasti daripada percakapan dia, tulisan dia, perbuatan dia, pergaulan dia. Itu sentiasa akan diperhatikan. Termasuklah warga asing. Warga asing yang masuk dekat Malaysia. Kalau dia bekerja, kita kena pastikan di mana dia bekerja. Betul ke dia bekerja? Dengan siapa dia berkawan? Siapa majikan dia? Ini semua perisikan akan ambil tahu. Kalau dia datang Malaysia untuk bekerja, di mana dia bekerja? Kilang mana dia bekerja? Kat ladang mana dia bekerja? Pakcik beletih lagi lah, pakcik. Diamlah kau. Kau dah tak cakap malah orang cakap. Pendatang asing yang ada, maksud saya yang legal. Ni yang illegal ni macam mana? Yang masuk secara haram ni? Apakah yang masuk secara haram tu, yang masuk secara haram tu tak sempat dia jadi Mossad. Kalau dapat tertangkap, dia ditangkap lah, itu je. Tak tertangkap macam mana? Kalau tak tertangkap, cari siapa tangkap. Siapa yang jumpa beritahu lah. Isu pendatang haram ni bukannya ada berkaitan dengan Mossad. Engkau tak Mossad ke, engkau ustaz ke, engkau ulama ke, kalau masuk secara haram tetap kena tangkap. Nak tanya macam mana nak tahu orang tu masuk haram tak haram? Pasport, pengenalan dia. Kalau masuk sini tak ada pasport, masuk haram lah. Itu aja. Betul. Lepas tu kalau kita nak mana boleh satu negara beri jaminan, negara paling maju Amerika Syarikat pun ada juga orang masuk cara haram. Kan? Tapi usaha dijalankan untuk mengurangkan pendatang-pendatang tanpa izin. Sebab itu kawalan diperketatkan. Baru-baru ni KDN mengatakan bahawa banyak lagi pusat-pusat kawalan akan diadakan supaya dapat mengurangkan kemasukan pendatang-pendatang asing ini. Seperti mana Saifuddin Nasution sebut. Tempat-tempat yang pos utama dah ketat dah. Cuma dia orang ada laluan tikus, dia kata. Laluan tikus inilah yang sekarang jadi fokus kepada kerajaan. Sebab dia ikut laluan tikus ini. Laluan tikus ini dia laluan dia masuk, mudah masuk. Jadi kita tambah
anggota keselamatan untuk juga menjaga sepadan-sepadan. Itu tindakan kita. Saya tambah sikit boleh Abang Wan? Untuk mencegah. Saya tambah sikit. Untuk mencegah. Macam kita nak mencegah dadah lah kan. Kita dah haramkan dadah, menjual, mengedar, ada hukuman yang berat. Tapi berlaku tak dadah lah negara kita? Berlaku. Jadi apa usaha dia? Kena buat lah satu usaha untuk jangan bagi dadah ni dihisap, diedar, dijual kat Malaysia. Tapi ada berlaku juga, tetap ada berlaku. Tapi tugas kerajaan apa dia? Mengurangkan. Kan? Mengurangkan. Sama juga pendatang haram. Kan? Kita buatlah kawalan macam mana pun kita. Ada juga lepas masuk. Tapi usaha tetap dijalankan. Untuk mengurangkan. Nak kata 100%, tak mungkinlah. Negara maju yang kuat kawalan tu pun ada juga pendatang haram dia orang masuk. Sikit. Saya tambah sikit je. Sebab itu asasnya adalah membasmi rasuah. Sebab rasuah lah menyebabkan pendatang asing tu masuk banyak. Ari, salah Ari. Rasuah tu betul Salah juga. Tapi hang tahu tak apa dia? Apa? Siapa yang lari dah ni? Anak dia tumpuk. Menantu dia tumpuk. Okey. Kenapa dia lari? Sebab dia pendatang asing. Dia pergi lari lockdown. Sebab dia ada kes yang perlu dipanggil. Itulah. Okey, aku nak bagi tahu satu. Hari dah berfitnah, dia kata dia pendatang asing. Apa ni? Takkan. Janganlah macam ni. Saya nak bagi tahu satu cerita. Pada 2017, cerita ni tu sikit panjang sikit lah. 2017, masa tu kajian BN kan, dia anugerahkan satu projek 3.5 bilion kepada sebuah syarikat lah. Dan kontrak ini untuk sistem kawalan immigration bagi menggantikan sistem sedia ada yang lebih berusia 20 tahun. Tapi masa 2019, siapa yang jadi Menteri KDN? Dia batalkan projek tersebut dan menggantikannya dengan sistem lain. Sistem lain tu sistem baru yang dinamakan National Integrated System. Harganya cuma 1.2 bilion. Okey? Jadi projek ini zaman Muhyiddin pakai konsep turnkey. Maknanya di mana kerajaan perlu bayar 1.2 bilion sampai projek siap. Kemudian kerajaan perlu bayar kos operasi dan penyelenggaraan setiap tahun ia digunakan. Ini bermakna kalaulah risikonya kalau tak siap projek ni, kerajaan kena tanggung risiko. Bayaran tambahan mahal sebab kos operasi dan maintenance sebenar biasanya mencapai ratusan juta ringgit, ratusan juta setahun. Dan pada Disember 2020 terdapat laporan bahawa sebuah syarikat bernama S5 System yang terlibat dalam projek ni, menantu Muhyiddin adalah salah seorang pemegang saham syarikat tersebut. Jadi tiba-tiba pada Januari 2021 Muhyiddin telah mengisytiharkan darurat dan menggantungkan parlimen. Lepas tu tak sampai sebulan lepas tu, 29 Januari 2021 kerajaan menganugerahkan kontrak 1.2 bilion tersebut kepada Iris Teknologi, iaitu kemudian disahkan bekerjasama dengan S5 bagi projek tersebut. Tapi projek tu akhirnya menghadapi pelbagai masalah dan kerajaan Datuk Seri Anwar bercadang untuk membatalkan projek ini pada Mac 2023 sebab kau tahu tak kemajuan projek tu baru 10%. Inilah yang menyebabkan kita ni duk pakai sistem lama lagi. Sistem untuk track warga asing ni, kemasukan warga asing dan sebagainya ni, kita pakai sistem yang usang dah 20 tahun. Dan balanya daripada siapa? Jawab tak daripada siapa walaupun? Nampak tak? Ini buat makna upfront payable ni. Boleh. Tuan Speaker, ini sangka jahat 366, sangka jahat. Terpulang kepada anda. Sangka baik ke, sangka jahat ke, sangka apa ke kan, sangka ke, tapi upfrontnya payment kepada projek ini mungkin hangus begitu sajalah. Dan sekarang ni kau bayangkan Jabatan Imigresen terpaksa bergantung kepada sistem lapuk dan hadap maki hamu rakyat apabila berdepan dengan masalah. Korang tahu tak masalah ni? Bala siapa yang bawa? Aku tutup lah sebab aku nak marah ni, aku kena tutup kamera. Kalau tidak nanti orang record. Kan saja je kan. Jadi bukan tu saja, disebabkan projek skin tu yang masa zaman BN tu dibatalkan untuk beri laluan kepada projek NISE zaman media ni,
Kerajaan juga disaman 922 juta sebab projek tu dah siap 22%. Masa dibatalkan. Kes ni masih lagi berjalan di mahkamah, tak silap aku. Sekarang faham ke tak? Ada orang takut sangat laporan ketua audit dibahas di parlimen hari tu. Dan sistem immigration kita untuk track warga-warga asing kemasukan keluar, kita ni macam dah ketinggalan zaman dah 20 tahun.